Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iman Fatini binti Umar. Nombor metrik saya adalah 291946. Saya dan kumpulan saya akan menerangkan tentang isu pengangguran dan guna tenaga penuh yang berlaku di Malaysia pada tahun 2013 sehingga 2022. Pada tempoh tersebut, Malaysia menghadapi satu cabaran ekonomi akibat peristiwa seperti perang Ukraine dan Rusia serta pandemik COVID-19. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi mencapai 87% menjelang 2022. Guna tenaga penuh dikekalkan dengan kadar pengangguran yang menurun kepada 3.7%. Tenaga buruh pula ialah mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun dan terdapat jenis pengangguran iaitu geseran teknologi struktur tidak ketara, kitaran dan bermusim. Punca utama berlakunya pengangguran di Malaysia ialah disebabkan kos sara hidup yang tinggi dan pekerja mendapat gaji yang tidak setimpal. Taraf hidup yang semakin lama semakin tinggi ini menyebabkan sesetengah individu dia berhentikan atau memilih pekerjaan yang mampu memberi gaji yang lumayan. Hal ini kerana individu tersebut mungkin mempunyai banyak komitmen dan tanggungjawab yang banyak menyebabkan dia memilih untuk berhenti atau masih mencari pekerjaan yang mempunyai gaji yang setimpal dengan taraf hidup kini. Disebabkan pengangguran ini menyebabkan sesetengah individu ini terlibat dalam kegiatan jenayah kerana tiada wang dan tekanan ekoran kos sara hidup yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan mereka mengambil tindakan seperti menyamun, merompak serta membunuh. Namun begitu, terdapat kes seperti membunuh diri atau menghadapi tekanan mental kerana isu seperti COVID-19 yang mengancam semua penduduk tak kira dari segi kesihatan malah mengganggu kegiatan ekonomi. Ramai pekerja terpaksa diberhentikan kerana majikan tidak dapat membayar gaji. Selain daripada itu, ekonomi negara kita juga terganggu kerana tidak dapat menjalankan aktiviti ekspor dan import. Jadi, langkah yang dapat diatasi apabila kerajaan melakukan pelbagai inisiatif seperti memberi bantuan kewangan kepada syarikat ataupun kepada penduduk. Misalnya, kerajaan mengurangkan cukai dan memberikan subsidi. Kerajaan juga perlu membuat satu kempen yang menyokong individu yang baru melibatkan diri dengan perniagaan. Pada tahun berlakunya COVID-19 ini, menyebabkan ribuan ramai kehilangan pekerja dan telah membuka mata ramai orang berkenaan dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Mereka menjadikan media sosial ini sebagai platform untuk mencari pendapatan bagi menjalankan kelangsungan hidup. Misalnya menjual barangan online ataupun bekerja di atas talian. Hasil usaha yang dijalankan ini membuatkan mereka mempunyai pendapatan dan dengan kerja ini dapatlah mereka menyumbangkan produktiviti kepada negara. Justru itu meningkatkan pelaburan, meningkatkan kuasa beli pengguna dan dapat meningkatkan taraf hidup. Kesimpulannya daripada itu, pendapatan negara iaitu KDNK juga akan meningkat akibat daripada hasil barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan. Halo, nama saya Lee Wee Hao dengan matching number 285509. Dan hari ini saya nak present tentang analisis kritikal terhadap data berkala. Dan dengan graf yang diberikan berikut adalah kajian tenaga buruh dan guna tenaga penuh pada tahun 2013 hingga 2020. Dan sepanjang tahun ini, pasaran buruh telah menunjukkan pertumbuhan dengan bilangan orang dalam guna tenaga penuh berkembang daripada 113 juta orang pada tahun 2013 kepada 15 juta orang pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan arah yang positif terhadap ekonomi, peluang pekerjaan yang dipertingkatkan dan kestabilan ekonomi dan keadaan pasaran buruh yang menggalakkan. Bukan itu sahaja, keseluruhan tenaga buruh di Malaysia juga telah mempamerkan pertumbuhan yang baik, yaitu meningkat daripada 13,000 juta orang pada tahun 2013 kepada 16 juta orang pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan tenaga buruh yang semakin meningkat memberikan kadar penyertaan yang meningkat dan pekerjaan yang berpotensi bertambah baik dalam pelbagai sektor dan industri. Dan seterusnya yaitu perhubungan tahun 2013 dan 2020. Pada tahun 2013, bilangan penduduk bekerja berjumlah 13 juta orang telah menandakan rekod yang terendah antara semua tahun.
Data yang direkod awal ini mencatatkan potensi cabaran atau kesusahan dalam pasaran buruh pada tempoh tersebut. Seterusnya, pada tahun 2020 telah mencatatkan tertinggi rekod untuk kedua-dua guna tenaga penuh dan tenaga buruh yang terdiri daripada 16 juta orang. Peningkatan yang ketara dalam guna tenaga penuh dan tenaga buruh pada tahun ini boleh dikaitkan dengan pengurusan berkesan dan memitigasi krisis COVID-19. Contohnya, semua negeri termasuk Kelantan dan Sarawak berada dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Nasional NRP. Ini membawa kepada rangsangan dalam aktiviti ekonomi dan membolehkan perniagaan beroperasi sepenuh dengan waktu yang dilanjutkan. Halo. Seterusnya, graf yang diberikan berikut adalah kajian tenaga buruh dan pengangguran pada tahun 2013 hingga 2020. Pengangguran dalam pasaran Malaysia meningkat sedikit pada tahun 2013 hingga tahun 2019, kecuali tahun 2014, yaitu berkurangan sebanyak 24.000 orang. Pertambahan bilangan pengangguran dari tahun 2013 yaitu sebanyak 435.000 orang hingga 508.000 orang. Namun, kerajaan telah memperkenalkan beberapa langkah melalui AM ke-10 bagi membaiki dan pemulihan pasaran buruh. Bilangan yang paling sial pertambahan adalah pada tahun 2020 hingga tahun 2022, yaitu 711.000 orang hingga 611.000 orang. Hal ini kerana krisis COVID-19 berlaku telah menyebabkan terbesar kepada ekonomi Malaysia dan juga semua dunia. Pandemik tersebut telah menyebabkan kebanyakan penduduk terpaksa tidak boleh bekerja, seterusnya juga terlibat dengan operasi perniagaan ditutup. So, yang seterusnya perhubungan tahun 2013 dan 2020. Pada tahun 2013, kadar pengangguran dicatatkan tahap yang terendah pada 3.11%. Pada tahun 2014 telah menyaksikan penurunan kepada 2.88%, telah menunjukkan tren positif dengan pengurangan kadar individu yang menganggur. Walau bagaimanapun, dari tahun 2015 hingga 2021, kadar pengangguran dengan meningkat daripada 3.1% kepada 4.64%. Peningkatan secara beransur-ansur dalam kadar pengangguran pada tahun-tahun ini menandakan tekanan yang lebih tinggi terhadap pasaran pekerjaan dan potensi tekanan terhadap peluang pekerjaan. Pada tahun 2022, pemulihan dalam pasaran buruh ditunjukkan kerana kadar pengangguran menurun kepada 3.72%. Penurunan ini menunjukkan perubahan positif dalam pasaran buruh dengan menunjukkan kawalan dan pengurusan pengangguran yang lebih baik. So, itu sahaja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah Farhan, nombor matriks 294423. Sekarang saya akan membentangkan dasar kerajaan yang telah dilaksanakan. Inisiatif pertama yang telah dilaksanakan adalah Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Inisiatif yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera ini bercadang untuk menyediakan sekurang-kurangnya 600,000 peluang pekerjaan dengan bajet sebanyak RM4.8 bilion. Ianya meliputi beberapa program iaitu program latihan dan peningkatan kemahiran iaitu Upskill Malaysia dan juga Jamin Kerja Insentif Penggajian. Inisiatif kedua diberi nama MyStep. Ianya diperkenalkan pada tahun 2020 dengan mensasarkan penawaran 80,000 peluang pekerjaan dengan pecahan 50,000 merangkumi sektor awam dan selebihnya dalam syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC dan juga rakan kongsi strategik. Inisiatif ini disediakan khusus bagi warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas yang datang dari pelbagai portfolio pendidikan. Inisiatif yang ketiga adalah Penjana iaitu Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Ini diwujudkan bagi menyuntik peningkatan permintaan pekerjaan dalam kalangan majikan. Terdapat 4 tawaran di bawah Penjana iaitu Penjana Kerjaya iaitu #Hire Malaysia, Bantuan Mobiliti, #My Apprentice dan juga program latihan.
Majikan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM dan pihak berkuasa yang lain serta Perkeso layak untuk memohon inisiatif penjana kerjaya ini. Program ini memfokuskan sektor pertumbuhan tinggi seperti teknologi digital, penjagaan kesihatan dan juga teknologi hijau. Assalamualaikum, nama saya Nadira binti Amiruddin, nombor matrik 293741. Seterusnya saya akan membentangkan tentang 5.0 pendapat dan cadangan sendiri. Pengangguran merupakan salah satu isu yang penting. Semua bimbang tentang peningkatan kadar pengangguran negara akibat kelemahan ekonomi. Pengangguran yang tinggi menunjukkan kegagalan kerajaan untuk mengatasi masalah isu pengangguran yang melanda ekonomi kerana negara terlalu bergantung kepada pertumbuhan ekonomi luar negara seperti Amerika Syarikat. Oleh itu, pendapat dan cadangan sendiri telah dibuat untuk mengatasi isu ini. Cadangan yang pertama, kerajaan boleh mempertimbangkan satu dasar untuk mengurangkan pengangguran seperti dasar pemerkasaan kemahiran dan keusahawanan. Dasar ini akan menumpukan kepada pembangunan kemahiran pekerja dan memperkasakan keusahawanan untuk menjadi pekerjaan baru. Dasar ini dapat meningkatkan kualiti sistem pendidikan dengan memastikan graduan mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh pasaran tenaga kerja. Cadangan yang kedua, menjalankan kerjasama antarabangsa dengan meningkatkan kerjasama dalam penyelidikan dan pembangunan dengan institusi-institusi antarabangsa untuk menghasilkan inovasi dan teknologi yang boleh mencipta pekerjaan baru serta menyediakan platform bagi peneliti dan usahawan untuk berkongsi idea. Cadangan yang ketiga, kerajaan memberi bantuan keuangan kepada projek pembangunan negara. Kerajaan harus memilih projek ekonomi yang boleh meningkatkan aktiviti ekonomi sampingan seperti ekonomi berasaskan teknologi dan penyelidikan tinggi untuk menguruskan pakej keuangan ini dengan lebih bijak. Jika kerajaan menyediakan sejumlah besar bantuan keuangan untuk mewujudkan peluang pekerjaan, jelas bahawa ekonomi negara akan berkembang dengan lebih pesat. Cadangan yang keempat, yang terakhir, memberi insentif baru kepada syarikat. Perkara ini dapat mendorong ahli perniagaan untuk mencuba sesuatu yang baru dalam perniagaan mereka dan juga membantu mereka untuk mengatasi cabaran kegawatan ekonomi dengan cara lebih terbuka dan rasional. Idea baru pasti boleh memberi inspirasi kepada ahli perniagaan untuk meneruskan kerja mereka tanpa membuang pekerja, malah mereka memerlukan lebih ramai pekerja untuk diambil. Kesimpulannya, jika negara gagal mengawal masalah pengangguran dengan baik, ia boleh menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Pihak kerajaan dan swasta perlu menyedari kepentingan kerajaan dalam pemulihan ekonomi negara dalam masa terdekat. Ketidakupayaan untuk bekerjasama akan menyebabkan banyak kesukaran kepada orang ramai dan dalam mencari pekerjaan dengan baik, terutamanya kepada golongan muda lepasan universiti. Terima kasih.